Loh Hijrah merupakan simbolik penghijrahan UTM dari lokasi Universiti di Kuala Lumpur ke Johor Bahru pada 1985. Setelah 50 tahun, UTM terus berdiri megah dengan menempuh pelbagai kejayaan. Dan sehingga Majlis Convocation UTM ke-65 hari ini, UTM telah melahirkan lebih 200,000 graduan yang berkualiti untuk negara. Setelah 5 tahun, saya menyambung pelajaran di UTM pada peringkat Doktor Falsafah dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Saya bermula tahun 2015 dan alhamdulillah saya bergraduasi tahun 2020. Tapi disebabkan pandemik, konvo ditangguhkanlah tahun 2022. Alhamdulillah sepanjang 5 tahun ini banyaklah cabaran. Antaranya dalam 5 tahun itu saya berkahwin, mula mendapat cahaya mata menjadi seorang ayah. Jadi cabaran tu lainlah daripada masa saya buat master dan ijazah dulu. Walau bagaimanapun, alhamdulillah sokongan keluarga tu sentiasa mantaplah untuk saya. Alhamdulillah saya berjaya selesaikan tesis saya dengan bantuan pensyarah di sini dengan segala fasiliti dan staf-staf yang sangat menyokong para pelajarnya di sini. Jadi alhamdulillah UTM bagi saya satu institusi yang mampan lah dari segi fasiliti dan segala macam untuk keperluan pelajar, terutamanya pasca ijazah macam saya. Ya, cabarannya macam saya sebutkan tadi, sebelum saya menyambung Doktor Falsafah, saya berasal dari sini. Saya anak watan UTM sebenarnya. Saya bermula tahun 2007 di sini peringkat ijazah sarjana muda. Kemudian saya menyambung sarjana di sini 2010 sampai 2014. Kemudian saya menyambung PhD 2015. Masa 2015 tu saya berkahwin. Dan berkahwin tu kita fahamlah kan, kita ada terpaksa membahagikan masa kepada keluarga dan pelajaran. Dan kemudian menghadapi pandemik pula 2020. Masa tu saya nak hantar tesis, masa tu lah bermulanya pandemik. Jadi segalanya jadi baru. Jadi macam kita tak biasalah. Terpaksa semua kena buat online, Viva pun online. Jadi alhamdulillah bagaimanapun segalanya dipermudahkan oleh Allah lah, dengan asbab bantuan daripada rakan-rakan, ibu bapa, sokongan ibu bapa, staf-staf dan pensyarah segalanya. Terima kasih. Okey, semestinya terima kasih, banyak-banyak terima kasih saya ucapkan, dan alhamdulillah kerana Allah masih menggunakan saya kedua ibu bapa, memanjangkan umur mereka. Jadi mereka lah sumber kekuatan saya lah. Saya sebagai anak sulung, saya cuba untuk menjadi inspirasi untuk adik-adik lah. Dan juga untuk isteri saya yang sedang menyambung PhD, saya harap dengan bergraduasinya saya tahun ini menjadi motivasi untuk dia menghabiskan pelajarannya di sini, insya-Allah. Dekat sini kawan-kawan semua sangat nice, and then ada macam sebab kami stay dekat KTH Hall, dan dekat FAC kan kena naik bas, dan di UTM ada perkhidmatan bas untuk bawa pelajar naik atas. Dan saya rasa sangat senang lah. Kalau tak, pelajar kena jalan naik bukit sangat susah macam tu. Adik saya sekarang tahun 3 elektrik, fakulti elektrik. So adik saya macam tertarik dengan pemandangan UTM, lecturer UTM semua. Dan dia nampak saya datang sini belajar sangat happy, so dia pun ikut datang sini lah. Tapi dia ikut elektrik, saya kimia. Saya rasa agak suka sebab dekat rumah wifi tak stable dan macam sangat susah untuk communicate dengan lecturer. Tapi dekat sekolah kalau fizikal lebih senang lah, senang naik atas, cari lecturer, discuss, tanya soalan, dan dengan kawan-kawan pun senang sebab tinggal dalam satu KTH college yang sama. Tapi dekat rumah sangat susah lah, semua orang negeri yang lain semua macam tu. Saya amat rasa bangga and then menghargai ibu bapa sebab saya asal dari Perak, dan ibu bapa yang
sudi hantar saya datang from Perak datang Johor sini untuk belajar. Dan first time datang sini mereka pun ambil leave tak bekerja dan datang sini hantar saya belajar. Macam. Dan tanpa mereka saya rasa saya tidak akan grad lah dengan hard work mereka. Ya. Rasa sangat gembira dan lega sebab dapat walaupun rasa susah dalam belajar tapi cubalah untuk usaha untuk lengkapkan juga pelajaran ni supaya dapatkan sijil untuk ijazah sarjana muda. Sepanjang belajar di UTM saya rasa banyak kemudahan yang disediakan. Kalau macam saya belajar di UTM Kuala Lumpur, dekat situ kita ada college yang disediakan yang lengkap dengan semua kemudahan, termasuklah gym untuk kita nak lepaskan tekanan. Agak mencabar sebab kita hybrid daripada rumah dan juga kita perlu lengkapkan final year project di kampus juga. Jadi pada final project yang semester pertama kita akan buat keseluruhannya online dalam dekat rumah. Tapi semester kedua kita akan lengkapkan semuanya dekat dalam makmal. Tapi dengan bantuan pensyarah yang penyelia, kita dapat menyelengkapkan final project tu dengan dipermudahkanlah macam tu. Kalau macam saya daripada Fakulti Malaysia Japan International, jadi pensyarah kebanyakannya ada juga daripada Jepun. Dari situ uniknya saya dapat belajar bukan sahaja mata pelajaran yang disediakan, tapi juga kita dapat belajar budaya Jepun dan sebagainya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada ibu bapa saya terutamanya dan juga keluarga saya sebab sentiasa menyokong saya dari belakang sehingga saya dapat melengkapkan pelajaran saya, dan juga kepada pensyarah-pensyarah yang sangat memudahkan sepanjang perjalanan saya untuk melengkapkan pelajaran. Pertama sekali, syukur pada Alhamdulillah sampai ke hari ini kami dapat graduate dengan jayanya. Grade on time lah. Sebab kami memang tidak sangka boleh grade on time sebenarnya, sebab banyak liku-liku dan cabaran yang kita orang hadapi semasa bergelar pelajar di UTM ini. Dan of course lah kami rasa bangga dan gembira sebab dapat graduate dengan jayanya. Suasana belajar UTM memang seronok dan kita orang ada satu peristiwa yang mungkin tak semua student dapat lah. Kita orang lockdown dekat KTHO, College Tun Hussein On, selama 3 bulan. 3 bulan kan Faizah? 3 bulan. Dan terpaksa siapkan FYP dalam masa yang singkat tu juga. Walau macam mana pun memang kena settle down dalam masa singkat tu dan tak boleh balik raya. Kita raya kat sini. Sampai raya haji kat sini. 2 kali raya kita orang di sini. Maksudnya hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidilfitri. Betul. Balik. Macam tu lah. Lepas tu kawan-kawan kat sini pun sangat supportive, termasuklah lecturer dia. Memang boleh sangat baik lah. Best sangat. So kita punya SBS pengetua, so dia punya tanggungjawab lagi besar. At the same time kita orang belajar lah how the lecturer tolerate dengan student, tolerate dengan family at that time lah. Macam tu. Banyak sebenarnya sebab masa tu exam online. Exam online, dan walaupun milik kita orang dekat-dekat, tapi sebabkan PKP di UTM tu kita orang tak dapat nak belajar sama-sama, support. Susah nak study sama-sama sebab kita kan dipakaikan gelang pink tu. Jadi macam di kuarantin kan. Di kuarantin kan jauh-jauh. Even nak buat assignment pun everything semua kena online. Kita orang sampai kesudah lah exam online je. Memang tak ada orang kata face to face sampailah ke hari ni baru nak jumpa diorang dalam Dewan. Jumpa kawan-kawan dalam Dewan. Macam tu lah. Benda yang sama, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat supervisor saya, Dr. Nur Rahim, kerana banyak bantu saya menjayakan FYP, dan lagi kehidupan suasana di UTM semasa kuarantin PKPD yang tak ada kawan-kawan yang lain, jauh daripada keluarga, dan kawan-kawan yang lain, tahniah dan semoga berjaya di mana pun yang korang ceburi. Dan last sekali untuk ibu bapa saya,
terima kasih sebab sentiasa menyokong dan terus tak berputus asa dengan saya sampai saya berjaya ke hari ini. Untuk parents, terima kasih sangat sebab sokong kakak. Betul boleh jadi saya untuk dekat adik-adik. Terima kasih doakan kakak walaupun kita jauh, tapi doa sentiasa mendekatkan. Terima kasih ibu ayah. Okey, setelah graduan UTM, first kali memang rasa syukur sebab dapat habiskan 4 tahun pengajian. Apa yang boleh katakan gelar graduan UTM ni, bila pergi ke dunia pekerjaan, kita dapat tempat lah sebab drama UTM tu sendiri adalah besar dekat pasaran pekerjaan. Okay, suasana belajar kat UTM ni sangat unik dan best lah sebab suasana pembelajaran di kelas sendiri sangat kondusif. Selain mempunyai lecturer ataupun pensyarah yang sangat bertimbang rasa, selain itu juga berilmu lah. Senang nak jadikan tempat rujukan jika ada kesulitan ataupun kesusahan dalam pelajaran. Uniknya sebab dekat UTM kita ada pelbagai masyarakat, juga pelbagai orang yang kita bagi international lah, maksudnya ada budaya-budaya antarabangsa yang kita boleh belajar sekali, dan juga budaya pembelajaran yang unik yang juga lain daripada universiti lain lah di dalam kelas terutamanya. Khusus sekali kat fakulti komputer, kita ada lab yang khusus untuk network, kita ada lab yang sangat canggih dan juga alat-alat untuk belajar tu pun lain lah daripada kos-kos yang lain. Maksudnya setiap kos tu ada dia punya makmal-makmal yang tertentu untuk memudahkan pelajar untuk faham sesuatu bidang pengajian dia. Saya nak ucapkan terima kasih kepada keluarga terutamanya sebab sepanjang pengajian ni diorang yang selalu bagi motivasi. Tipulah kan tak cakap susah senang belajar, nangis tu dah biasa sebab banyak dugaan dan juga halangan waktu belajar. Tapi pensyarah banyak bantu, terutamanya waktu pandemik, selalu call, selalu tanya keadaan semasa belajar lah. Dari segi emosi terutamanya. Terima kasih kepada lecturer dan juga kawan-kawan yang bantu. Saya Muhammad Azmi bin Alias, penolong jurutera elektrik di bahagian kluster perkhidmatan di bawah Jabatan TNCP. Saya setakat ni dah hampir 6 ke 7 tahun dekat kampus UTM JB. Sebelum ni saya di kampus UTM KL. So setakat ni saya dah beberapa kali lah involve dalam convocation UTM. So yang ni saya tak ingat saya dah kali ke berapa sebab dah banyak kali bertugas. So saya ni terlibat dari segi persiapan dewan sehinggalah ke bahagian PA system lah. Itu tugas saya di sini. Depan saya sekarang ni, ini adalah mixer yang mengawal PA system keseluruhan siar raya di dalam dewan. So termasuklah mic MC, mic di atas pentas, bahagian orkestra. Orkestra pun dia ada mic sendiri, ada mixer dia sendiri, dan dia akan hantar dia punya source dia kepada kita. Kita akan keluarkan kepada dewan lah. So kat sini adalah ibarat jantung dewan. So segala siar raya dan dewan ni berpusat di sini. So kita akan hantar juga signal kepada tim multimedia, konti multimedia di backstage. Itu untuk bahagian recording lah, recording dan live stream dalam dewan. Cabaran setakat ni ialah kita bertugas dalam convocation ni, so macam-macam isu teknikal lah. So antaranya berkenaan dengan siar raya ni, kadang isu mic problem, suara tak keluar, suara tak jelas. So antara isu-isu teknikal ni yang itulah kita biasa hadapi. Kadangnya tengah berlangsung tu mic rosak, so kita terpaksa ada backup plan lah. Sementara nak menunggukan benda tu rosak, so kita kena ada cari solusi lain untuk pastikan convocation tetap berjalan. Selamat bertugas, saya ucapkan kepada semua urus setia, semua jawatankuasa convocation kali ini. So semoga dapat bertugas sehingga dengan jayanya sehingga habis sesi convocation yang terakhir. Selamat maju jaya.